Boleh? Boleh ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada malam ni untuk menyambung sedikit lagi lah bacaan daripada kitab kita, iaitu kitab Adabud Daris wal Mudarris oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi alhamdulillah, harapnya semua dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun dah hujung-hujung semester kan, minggu 12 ni, makin hujung tu dia makin sibuk, assignment lah macam-macam kan, FYP nak kejar, deadline ke sebagainya. Tapi ala kulihal, apa-apa program ataupun aktiviti yang bersifat tidak formal, sebenarnya tidak formal lah ni untuk menambah ilmu kita, jadikan ia sebagai satu kelaziman untuk kita ikuti, sebagai salah satu cara kita mendapat ilmu yang berterusan dan mungkin kadang-kadang lebih berkesan daripada ilmu-ilmu yang bersifat formal dalam bilik-bilik kuliah kita. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi Adabud Daris atau Adabul Muta'allim yang ke hari tu kita dah sampai yang keempat. Tu kan? Okey. Yang keempat, hari ni kita akan sambung yang kelima. Adab pelajar ataupun ad-daris, yang kelima. Itu yang pertama membersihkan diri, kemudian bersifat tawaduk kepada guru, mengambil ilmu kepada yang ahlinya. Kemudian yang keempat, melihat gurunya dengan pandangan hormat, dan sebagainya. Itu yang sampai keempat lah. Dan insya-Allah hari ini kita sambung yang kelima, iaitu wa min adabil muta'allim, dan di antara ada adab seorang pelajar adalah ayyataharra ridal muallimi, untuk dia cuba berusaha untuk mendapatkan redha guru itu, wa in khalafa ra'yu nafsi, sekalipun berbeza pendapat dengan pendapat dia. Okey, susah ni nak dapatkan redha guru. Ada betul ke ada konsep redha guru sebenarnya kan? Kalau mungkin dalam adat kita kebiasaannya, kalau kita sekolah ke apa kan, nak periksa ke nak apa, cikgu minta halalkan ilmu saya kan. Lepas tu cikgu pun kata, saya halalkan semua ilmu kamu. Ada ke sebenarnya konsep menghalalkan ilmu? Ataupun mungkin mafhum mukhalafahnya, bolehkah seorang guru tidak menghalalkan ilmu kepada anak muridnya? Sebenarnya dalam konsep ini tidak timbul persoalan guru perlu menghalalkan ilmu kepada anak muridnya. Sebab kalau seorang guru tu dia seorang yang mengajar dengan ikhlas, memang dia menghalalkan je lah ilmu tu. Dia akan memberi ilmu tu dengan sepenuh hati, jiwa raga dan pengetahuan yang ada pada dia. Jadi tak timbul soal tak halal. Biasanya benda ni timbul kerana mungkin pelajar tu buat masalah dengan dia. Jadi dia pun mengeluarkanlah istilah, saya tak halalkan ilmu kamu. Mungkin sebagai ugutan. Jadi kalau begitu, ni satu konsep yang, bukanlah konsep, tapi maksudnya keadaan ataupun budaya yang kurang baiklah dari sudut roh ilmiah ataupun roh ilmu tu sendiri. Sepatutnya kita ni sebagai guru, walaupun mungkin pelajar tu memang tak buat baik pun dengan kita kan, ataupun dia tak suka kita, kita perlu ada jiwa yang besar untuk menerima sikap pelajar tu tadi. Walaupun mungkin dia tidak suka ataupun mungkin melakukan perkara yang bertentangan dengan adab dan sebagainya, kita perlu lagi masih cuba untuk mendekati dia dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang sesuai, tanpa mengambil tindakan yang terburu-buru
ataupun mungkin lebih teruk lagi tindakan yang di luar kawalan fikiran yang waras tetapi mengikut emosi semata-mata. Jadi balik pada ni tadi, maksudnya seorang pelajar kita memang kena usaha dapatkan redha guru tu. Bukan bermaksud redha, tapi maksudnya guru itu tidak ada apa-apa masalah dengan kita. Guru tu taklah terasa apa-apa dengan kita, dan guru tu pun suka melihat kita sebab kita ni seorang yang mutqin dalam kelasnya. Dengar kan, tak tahulah masuk ke keluar balik ke tu tak pastilah tu kan, tapi guru tu tengok dia bagus dia ni kan, sebab fokus. Tak pernah pun sembang uik dengan kawan sebelah dia waktu kelas kan. Jadi kita sebagai guru ni kita memang ada persepsi terhadap pelajar kita. Jadi di situlah yang dimaksudkan dengan redha ni maksudnya. Bukanlah redha menghalalkan ilmu ke tak, konsep tu sebenarnya tak timbul. Seorang guru dia memang perlu menghalalkan ilmunya kerana itulah tugas dia, menyampaikan kan ya. Jadi tak timbul istilah saya halalkan, saya haramkan, tak timbul ya. Okey. Sekalipun berbeza pendapat dengan dirinya. Sebab mungkin dalam konteks universiti ni, dalam arus perdana ni biasanya pelajar lebih muda lah kan berbanding gurunya. Tapi mungkin dalam konteks pengajian secara tidak formal di luar-luar, kita biasa berjumpa yang bagi ilmu tu lebih muda daripada kita. Jadi dalam hal ni kadang-kala yang mendengar ni ilmunya lebih banyak daripada yang memberi. Dan mungkin yang mendengar itu ada pendapat-pendapat yang berbeza dengan orang yang memberi tadi. Jadi dalam hal ni kita perlu berlapang dada ataupun mendengarlah ya. Kat sini sepatutnya kemahiran mendengar ataupun kemampuan untuk menerima dan menerima perbezaan pendapat dengan cara yang terbuka ya, dan tidak menimbulkan polemik di hadapan orang halayak umum ya. Kalau mungkin nak menyatakan pendapat kita pun yang berbeza tadi, bertemu dengan secara personal dengan dia, dengan menyatakan apalah pendapat ataupun pendirian kita ya. Okey, itu adab kepada seorang guru kepada seorang murid kepada gurunya untuk mendapatkan redha. Okey, kemudian yang keenam, wala yufshiya lahu sirran. Janganlah seorang murid itu menyebarkan rahsia-rahsia guru tu ataupun aib-aib guru tu tadi. Kan mungkin dia terlibat dengan kepimpinan, dia tahu apa-apa rahsia guru dan sebagainya ya. Jadi dia pun cerita, alah aku tahulah semua rahsia-rahsia cikgu ni, aku tahu semua. Sebab mungkin dia rapat dengan salah seorang guru yang ada kat situ. Jadi semua, dan guru tu pun cerita semua aib-aib guru yang ada kat situ, kongsi pula dengan pelajar dia. Itu masalah jugalah kalau ada cikgu macam tu kan. Hal-hal guru diceritakan kepada pelajar ya, perkara yang tidak sepatutnya. Perkara yang baik tu tak apalah, tapi perkara yang tidak sepatutnya, sebaiknya jangan sekali kita menceritakan aib di kalangan kita kepada pelajar-pelajar kita ya. Melainkan mungkin kalau ada mudarat yang lebih besar kalau tidak dinyatakan. Mungkin contoh guru tu ada masalah disiplin dan minta pelajar supaya berhati-hati kerana masalah tu mungkin melibatkan masalah disiplin bersifat moral dan sebagainya. Mungkin kat situ perlulah. Tapi dalam konteks umum, apa juga aib yang kita tahu tentang guru tersebut, kita diamkan. Kita melainkan perkara itu perkara yang perlu diberitahu kepada pihak berkuasa, itu lain cerita lah. Tapi aib yang biasalah kan. Mungkin aib cara dia, seharian dia, ada yang kita rasa mungkin macam, oh dia buat macam ni ke? Kan? Yang kita rasa macam tak sesuai dengan seorang guru buat macam tu, contohlah. Ya, ataupun kalau mungkin guru-guru, para alim ulama dahulu, mereka menjaga adab mereka kan. Tak makan dekat kedai. Apa lagi? Dia tak makan kat kedai, tak pergi shopping-shopping, pergi pasar ni adalah satu benda yang dielakkan, dijauhkan. Kan ulama salaf dulu ada sebahagiannya mengambil pendekatan begitu kerana nak menjaga hibah ataupun haibah, kehebatan ataupun
memeliharalah muruah dan juga maruah mereka, kehormatan mereka. Jadi itu dalam konteks dahulu. Mungkin kadang-kadang kita fikir dalam konteks sekarang sesuai, kita tak makan dekat kedai makan kan. Apa kan? Makanlah, tapi bukanlah maksudnya kita ni lama-lama kat kedai tu lepak kan, tiap malam ngeteh. Kan ustaz-ustaz ni suka ngeteh ni. Tiap malam ngeteh kat kedai tu. Lepas tu dah ngeteh tu macam-macam pula gosip dia ceritanya. Jadi benda yang tak perlu, tak penting, jangan buatlah. Kalau mungkin sekali-sekala jumpa kawan kan, pergilah ngeteh. Sekarang tak ngeteh kan, mengefe kau Okey, jadi tu tadi menutup aib gurunya ya. Kalau mungkin dari sudut redha menutup aib ni dia benda yang samalah. Bila kita menutup aib seorang guru tu, kita nak menjaga air muka dia, dan sebenarnya kita pun nak mengharapkan bahawa kita tak ada masalah berlaku antara kita dengan dia ya. Ada nyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam satu bab ya. Satu riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, di mana Imam Ahmad pernah menyatakan bahawa selama 40 tahun, maksudnya tidaklah aku solat selama 40 tahun ini tanpa aku mendoakan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu guru dia sebelum tu ya. Dan semoga Allah merahmatinya. Jadi Imam Ahmad mendoakan gurunya dalam usaha sebab apa? Sebab dia nak mendapatkan redha ataupun tanda guru itu meredai dirinya, dan dia juga mudah-mudahan mendapat sesuatu yang baik, keberkatan daripada redha guru dia tadi. Jadi itu Imam Ahmad sendiri nyatakan dia mendoakan guru-gurunya. Kita mungkin hari ini guru kita sangat ramai kan. Jadi kita doakanlah dalam doa kita lepas solat tu, ampunkanlah doaku, dosaku, dosa kita lah, ahli keluarga terdekat kita, apa-apa semua. Kemudian masuklah, ampunkanlah dosa guru-guruku, kalau mungkin ada anak murid dan anak-anak muridku, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat serta jiran tetanggaku. Jadi kita masukkan dalam doa kita sebagai mensyukuri nikmat mendapat ilmu daripada para guru kita yang pernah mengajar kita dari kecil sampai besar. Ya, tanpa guru ni kita memang tak mampu jadi sebagaimana kita hari ini. Tidak mungkin. Jadi itu sebenarnya salah satu daripada tanda kesyukuran kita lah ya, dengan mendoakan para guru kita. Okey. Itu yang keenam tadi apa? Tidak menyebarkan aib guru tadi. Kemudian yang ketujuh, wa ayyarudda ghibatahu idza sami'aha. Wa ayyarudda, dan hendaklah dia menolak ataupun mempertahankan ghibatahu, umpatan tentang gurunya, idza sami'aha, apabila dia mendengar tentang umpatan tu. Kemudian fa in ajiza faraqal majlis, maka jika dia tak mampu nak mempertahankan guru dia tu tadi, dia lemah nak mempertahankan guru dia tadi, keluarlah daripada majlis tu. Kan? Zaman sekarang ni lagi mungkin kadang kalau kita pergi ke surau ataupun ke tempat majlis ni yang ada berbeza aliran pemikirannya, kita akan berhadapan dengan perkara ni. Jadi kalau mungkin kita ada aliran pemikiran, kecenderungan tertentu, pergi pula satu tempat, berbeza dengan aliran kecenderungan kita, dan mungkin di satu tempat tu menyangkal ataupun menyatakan ataupun mengumpatlah, dalam hal ni ghibah ni mengumpatlah sebenarnya, mengumpat guru kita. Maka kalau boleh pertahankan, pertahankan. Kau tak buat dek je lah, kau tak tahu je lah. Dan kalau mampu faraqal majlis, keluar daripada majlis tu. Tapi macam syadik sangatlah pula kan, nak keluar daripada majlis tu. Sedangkan kita dalam konteks sekarang ni adalah proses kita mendapat dan menganalisa ilmu-ilmu kita tu. Tapi dapat analisa bukan just dapat daripada sumber tu je. Kita pun perlu ada sumber-sumber yang kita rujuk, kita baca daripada bacaan-bacaan ataupun kitab-kitab untuk membantu kita menganalisis dan akhirnya membuat keputusan apa stand kita terhadap satu perkara tu. Sebab dalam bab pengajian Islam ni ada banyak
aliran pemikiran ataupun manhaj tertentu ya, yang berbeza. Jadi kita nak berhadapan ataupun nak menghadapi perbezaan-perbezaan ini, dia bukan setakat perbezaan dari sudut mazhab fiqh ke ataupun mazhab pemikiran ya, bahkan mungkin dalam dalam perkara-perkara yang bersifat khususiat pun dah ada perbezaan dan cabang yang pelbagai. Jadi dalam hal ni kita tak boleh lari daripada khilaf tu. Khilaf tu dah ada dah. Cuma kita perlu dengar analisa dan kita lihat mungkin dari sudut apa yang kita kaji dan lihat rujuk kepada buku-buku ataupun kitab yang muktabar daripada para ulama salafus soleh sebagai asas rujukan kita. Di situ sebenarnya menentukan ataupun membantu kita untuk menentukan stand ataupun pandangan kita terhadap suatu perkara dalam pengajian Islam ni. Sebab ini perkara yang sangat penting sebenarnya, dan dalam masa yang sama bila kita menyedari wujudnya khilaf tersebut, maka kita juga perlu menerima adanya perbezaan pendapat tu tadi. Jadi kat sini dia bukan setakat nak menerima mendengar, tapi sebenarnya asasnya adalah bersifat profesional. Profesional ataupun profesional secara waras kita menerima apa yang ada dan bertindak mengikut panduan yang selaras dengan kalau mungkin dalam konteks kita kerja, kita ada kawan yang berbeza pandangan aliran dengan kita, takkanlah kita nak gaduh-gaduh dengan dia waktu kerja kan. Kita okey je, kita tahulah pendapat dia macam tu, pendapat kita pula macam ni, tapi tidak menghalang kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan dia, berakhlak baik dengan dia, bersilaturahim dengan dia, bertukar-tukar fikiran dan hujah dengan dia. Begitulah. Dan juga tidak sampai kita mungkin menghalang dia. Contoh mungkin dia berbeza pendapat dengan kita, tapi kita main tikam belakang kan. Mungkin kawan tu nak get promotion, dia nak minta naik pangkat. Kemudian kita gunakanlah kita punya, jangan bagi kat dia, kita nyusup lah pergi sana sini, dan akhirnya kawan tu tak dapat. Itu tak profesional lah. Kelayakan yang ada, seseorang tu layak, dia memenuhi perkara tu, maka layaklah untuk dia dari sudut profesional ataupun perkara-perkara bersifat keduniaan ni lah. Jadi perbezaan dari sudut tu memang biasa. Tak kira dalam ilmu apa pun, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, semuanya ada perbezaan pendapat di situ. Jadi kita ambil yang pertamanya, yang jumhur lah sebagai pegangan kita yang asas. Itu sebagai asas utama untuk kita membina pandangan ataupun pegangan kita terhadap satu perkara. Tapi jangan lupa untuk buat bacaan sendiri. Membaca tu sangat penting. Baik. Jadi pertahankan guru tu kalau diumpat. Okey, itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8. 8. Okey. Wa alla yadkhula alaihi bighairi iznin. Dan hendaklah murid itu tidak masuk ke dalam majlis guru itu tanpa izin atau tanpa kebenaran. Ini kalau lambat lah kan. Kalau kita datang dulu, takkan timbul kena minta izin pada guru tu. Biasa kan lambat. Ini semester 5 ni dulu waktu kelas ustazah tu selalu lambat. Kan? Astagfirullahalazim. Waktu masuk menenong je. Ada je tu. Nanti banyak ni. Kat sini dia ada sebut ni tentang masuk keizinan ni, nak duduk apa semua ya. Jangan masuk ke majlisnya tanpa izinnya. Jadi bila kita lambat, Assalamualaikum doktor, minta maaf saya lambat sebab tayar motor saya pancit. Bagi alasan yang memang munasabah lah, yang betul lah. Boleh saya masuk? Kan macam juru sangat kan. Tapi ayat yang macam tu lah. Jangan masuk tanpa izin. Ataupun mungkin kadang-kadang kita dah lah lambat, tapi kita masuk tu macam tak ada apa-apa berlaku. Faham tak? Masuk lenggang kangkung je. Dia tak ada riak pada wajah dia tu bahawa dia ni telah bersalah kerana lambat. Kan? Tak boleh macam tu. Kita ni kadang sekarang ni dah terbiasa sangat kot lambat-lambat ni kan. Sebab apa? Salah satunya kita tidak ada
rasa pentingnya untuk kita hadir kerana nilai ilmu tu sangat tinggi. Kalau kita lambat, itulah yang orang Arab cakap, man ta'akhkhara fala nasibalah. Siapa yang lambat, tak ada nasib bagi dia. Kan? Sebab itu kalau sebaiknya kita ni kalau kita dah mula kelas, nak mula kelas ke apa kan, dah ada yang awal tu kita mula je. Lantaklah yang lambat tu. Sepatutnya lah, tak payah meraihkan orang yang lambat tu. Tapi kadang-kadang kita ni macam terlebih simpati kan, tunggu juga, dah buang masa kat situ. Menzalimi yang datang lambat. Kan orang yang datang cepat. Jadi yang datang cepat ni memang asyik-asyik orang tu lambat, asyik-asyik lambat. Aku datang cepat, tak dilayan dengan sepatutnya. Jadi mungkin yang terbaik kita kena cuba kalau jadi cikgu lah kan. Dah mula sepatutnya tu, mula je. Biarlah awak siapa lambat tak dapat. Sepatutnya macam itulah kan. Kita kena biasakan benda yang betul. Kalau tak ada kesedaran kita ni. Okey, tanpa izin, masuk dengan izin. Wa idza kana ma'ahu ghairuhu qaddamal afdal wal asanna. Dan apabila bersamanya dalam majlis tu ada orang lain, ghairuhu, orang lain yang al-afdal, yang lebih mulia, yang lebih mungkin lebih dikenali ke, lebih senior ke, ya. Qaddama, utamakan orang yang utama tu, maksudnya bagi dia masuk dulu. Minta izin tapi bagi dia masuk dulu kan. Contoh sama-sama lambat semua. Tapi yang sama dengan kita tu mungkin ustaz kita yang kita kenal lah, maksudnya senior sikit daripada kita, ustaz masuk dulu. Jadi minta izin dulu sama-sama dan masuk. Wal asan, dan yang lebih tua. Utamakan orang yang lebih mulia dan lebih tua. Ini dalam konteks kalau nak masuk ke dalam majlis yang mana gurunya sudah ada, jadi minta izin sama-sama dan utamakan orang yang lebih mulia dan lebih tua. Jadi kat sini keizinan lah ya. Sebab tak ada timbul lah sekarang ni kan jarang kita jumpa orang tak izinkan masuk dalam majlis ilmu. Kalau majlis ilmu tu orang semua mengalu-alukan je kita masuk. Tak ada tak boleh. Kalau lambat pun orang akan bagi je masuk kan ya? Tapi dalam hal ni mafhum mukhalafahnya adalah jangan lambat sehingga terpaksa kita meminta izin kepada guru tu untuk masuk ke dalam majlis tadi, majlis ilmu tadi ya. Okey. Dapat tu ya? Okey, kalau kena minta izin dengan cara yang baiklah. Okey, kemudian yang ke-9, wa ayyadkhulaka milal haibati. Hendaklah dia masuk ke dalam majlis ilmu itu dalam keadaan yang sempurna, kehebatan yang sempurna. Maksudnya pergi tu dalam keadaan bersedia, hati tu pun memang nak datang kelas ya. Bukannya alah, muka pun bangun tidur kan, dah lah bangun lambat pula pergi kelas, jadi preparation tak ada, buku tak bawa, pen tak ada. Tu nak belajar ke nak tidur dalam kelas kan? Tak boleh macam tu. Kamilal haibah ni maksudnya kita nampak pun pelajar ni bersedia nak pergi kelas, baju dia smart, bergosok kan, wangi lagi. Kalau lelaki lah, perempuan jangan wangi lebih-lebih pula. Ya, kemudian farighal qalbi minasyawaghil, kosong hatinya daripada sebarang kesibukan. Jangan pergi kelas dalam keadaan sibuk ni, masuk banyak order ni. Dia punya order online dia punya bisnes online dia kan. Sibuklah tu tengok telefon tu kan. Banyaknya kan. Tak fokus langsung dia kat majlis tu. Dia fokus pada dia punya bisnes tu. Ini pun satu hal juga ni. Saya tak tahulah berlaku ke tak kan kat sini. Tapi kalau berlaku tu insaf lah. Okey ya. Kosongkan hati daripada kesibukan yang lain. Hatta kalau mungkin kita dah hujung-hujung ni kan, kita dah terfikir banyaknya assignment aku kena hantar, semua tak siap lagi. Tolak tepi dia. Waktu kelas tu tumpu kepada kelas tersebut. Jangan bawa kerja-kerja yang lain. Kalau bawa pun duduk dalam beg je lah. Jangan keluarkan waktu tu. Kan ini waktu Manahijul Mufassirin, tapi buku depan tu buku tata bahasa Arab. Contohlah. Kan? Sebab apa? Sebab lepas ni ada ujian. Tak boleh macam tu. Tu biasa buat kan? Kelas tu buka kerja tu. Jangan waktu kelas tu buat benda lain, kerja lain yang tak siap lagi, nanti nak kena hantar. Tak boleh.
Kalau berlaku macam tu, kita ni kurang bersedia, kurang disiplin sebagai seorang pelajar. Sebab sekarang ni kita punya bilik kuliah, mungkinlah kalau bilik kuliah tu macam tu, di KP tu macam tu kan. Tapi kalau kelas macam tu pun tak apalah, pensyarah boleh nampak kan apa buku yang ada atas meja tu, ya. Jadi farighal qalbi minasyawaghil, benda-benda lain semua letak tepi. Masalah dengan anak isteri ke kat rumah tadi kan, letak tepi semua. Semua letak tepi, kosongkan fikiran, dengar, ya. Ustazah dulu Ustazah belajarlah kan, belajarlah juga. Tapi pengalaman belajar yang Ustazah rasa memang masuk kelas tu memang farighal qalbi tu adalah waktu PhD tu lah. Waktu PhD, sebab di sana PhD ada kelas dan subjek dia banyak, ada 12 subjek kena ambil. Tapi baguslah tu sebenarnya untuk membina kita kan, kita punya ilmu. Memanglah kita tak pandai sangat pun bahasa Arab ni. Mula-mula kelas tu akhirnya kita dapat rasa ini kelas waktu PhD lah yang memang tak pernah sikit habuk pun ngantuk. Tak pernah miss lah apa yang pensyarah tu cakap. Sebab apa? Sebab mungkin kita memang nak fokus nak dapat ilmu tu. Banding waktu degree tu memang Fatrah suka ngantuk lah kan. Baca sikit, dengar pensyarah tu cakap, lepas tu dah jadi dah tulisan apa entah dekat kita punya nota tu kan. Dah ngantuk-ngantuk tu. Dah cacing-cacing banyak kat situ. Master pun lebih kurang jugalah. Tapi okey sikit lah. Jadi bila PhD tu memang tak ada ngantuk. Walaupun malam tu mungkin lambat gitu, tapi tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak ilmu tu. Sebab kita memang merasai betapa aku nak ilmu ni. Jadi kita tak nak mensia-siakan peluang tu. Ya. Jadi teruslah menambah ilmu, ya. Sebab kita ni mungkin waktu degree ni, kita dapat degree nanti dapat sijil lah kan, dapat apa tu, scroll ijazah sarjana muda apa, pendidikan Islam ke, pendidikan tahfiz qiraat ke apa, tahfiz qiraat dan pendidikan ke apa kan. Sebenarnya benda tu masih mentah. Tu pengalaman Ustazah lah. Degree kita ni sangat mentah. Mentah tu maksudnya nak makan pun tak sedap, nak buang sayang. Kan? Cuba bayang ni dah sem berapa dah? 5 ke 6 ke kan? 7 ke 8? 7 tak ada. Sem 7 ada tak ada kot Kita dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah ngaji. Dan kita bayang kita grad, kita bayang apa ilmu yang aku ada ni? Tak bayang ilmu lah, apa kitab yang aku ada kat lemari. Sebab ilmu mungkin sikit sangat kot yang kita ingat. Tapi buku-buku tu at least kalau ada banyak tu menyelamatkan jugalah di waktu-waktu kita memerlukan dia. Jadi ilmu kita waktu degree memang sangat mentah, memang sangat memerlukan kepada kita untuk nambah lagi ilmu tu. Tak kira lah secara formal ke, sambung master ke ataupun tidak formal. Masuk lagi pondok mana-mana. Kita nak mengaji, nak sambung lagi belajar kat luar negara, pergilah. Ya? Jangan berhenti menyambung, menuntut ilmu dalam bidang kita ni. Sebab bidang kita ni memang tulus zaman kan. Macam apa Imam Syafi'i punya tu lah. Akhi lan tanal ilma illa bisittatin kan. Nasyid sikit lagu tu. Kan. Nasrul cepat. Kan, akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Saudaraku, selama-lamanya kamu tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, yang pertama apa? Illa bisittatin. Zakat, zakain, iaitu yang pertama kecerdikan. Cerdik ni bukan maksudnya kena dapat dekan setiap semester, tak, tapi kemampuan untuk berfikir secara waras. Cukup dah tu. Jangan aku 2.75 je, tak ada zakat, tak payahlah sambung master. 2.75 boleh sambung master apa? Jadi kecerdikan tu maksudnya kemampuan untuk berfikir menakul dengan waras. Cukuplah tu. Suami Ustazah waktu degree 2.75. Tapi dia ada satu semangatnya sangat kuat nak belajar. Akhirnya dapat PhD. Walaupun dah 40 lebih lah dapat PhD kan. Tapi itu saya nampak sangat benda tu ada pada dia. Kesungguhan dia nak sambung belajar walaupun dapat offer tapi mana ada duit nak sambung dekat dekat overseas. Buang tawaran tu. Cari lagi. Dapat satu tempat, tiba-tiba nak kena teman Ustazah pula pergi Jordan. Dia pergi tolak.
Ustazah dah hampir pertengahan belajar kat Jordan, dia dapat offer yang ketiga. Ustazah kata tak apalah, abang baliklah, pergi ambil tu. Ustazah pun stay sana. Jadi tempoh-tempoh tu yang menyebabkan kita nampak bahawa menuntut ilmu ni juhud dia kena tinggi, kena bersungguh, zakat wa hirsin, semangat je lah, wa ijtihadin, dan juga bersungguh-sungguh, rajin. Ada semangat tak rajin, semangat tu akan luntur. Ada zakat tapi tak ada semangat, tak sungguh-sungguh, memang setakat pandai cakap je lah kan. Zakat, hirsin wa ijtihadin wa bulghatin, dan ada kemampuan. Kemampuan dari sudut apa? Mungkin boleh adalah duit untuk bayar yuran, ataupun kalau tak ada duit sendiri pun ada bantuan-bantuan, ada pinjaman. Wa bulghatin wa irsyadil ustaz, ataupun suhbatul ustaz, kita sentiasa berdampingan ataupun mendapat panduan daripada guru kita. Wa irsyadil ustaz, dan juga watuliz zaman, panjang masanya. Sampai umur berapa pun kita kena terus menuntut ilmu sampai mati. Itu konsep pembelajaran sepanjang hayat tu. Walaupun mungkin tidak secara formal, tapi secara tidak formal dalam bentuk yang pelbagai sekarang ni, dalam media-media dan sebagainya, perlulah juga kita lakukan supaya ada penambahan ilmu. Khususnya dalam bab membaca. Baca tu yang sangat penting lah. Okey, mana tadi? Okey. Kemudian mana tadi? Ini masih nombor 9 tadi Farighal qalbi minasyawaghil. Kosongkan semua-semua tu. Memang fokus nak pergi kelas ni untuk subjek tersebut. Mutatahhiran, mutanazzafan bisiwakin. Dalam keadaan suci, bersih dengan siwak. Ini pergi kelas pukul 8 pagi tak usut gigi rupanya. Kan? Tak boleh macam tu. Basuh muka pun tak boleh. Itu tidak ada kamilal haibah tadi, tak ada. Wa qassi zufrin, kuku tu potong, jangan panjang kuku. Seminggu berapa kali potong kuku? Biasa orang lelaki malas potong kuku. Tak adalah ustazah ni tuduh kan, tak baik betul. Potong kuku tu. Kuku kaki satu lagi. Apa lagi? Wa izalati rihi karih, dan menghilangkan bau-bau yang tidak disukai. Baju tu kalau dah busuk sikit basuhlah. Kalau tak nak basuh tangan, hantar je dobi kan, masuk dekat mesin tu. Dah senang sangat dah sekarang ni. Baju bersih, bersetrika, berdobi, bergosok, buang bau-bau yang tidak disukai. Wa yusallima 'alal hadirina bi sautin yusmi'uhum, dan memberi salam kepada orang yang hadirin dalam majlis ilmu itu dengan suara yang boleh didengari oleh mereka. Jangan slow sangat, Assalamualaikum, tak dengar kan. Ataupun kuat sangat ke, pun tak boleh juga kan. Assalamualaikum kan, tak boleh juga. Jadi dalam keadaan yang sederhana. Wa yakhussa syaikha bi ziyadati ikramin, dan khususkan kepada gurunya dengan salam tadi, ucapan salam sebagai tambahan memuliakan guru tadi. Jadi kita masuk kelas, Assalamualaikum. Kan ramai kelas kita dah sampai, kita dah lambat kan. Assalamualaikum. Kita jumpa. Assalamualaikum doktor, minta maaf. Macam tu. Pernah tak buat macam tu? Tak pernah kan? Tapi kalau buat tu bagus tu. Itu adabnya sangat tinggi, Wa kadzalika yusallima idzan sarafa, dan begitu juga dia memberi salam apabila beredar daripada majlis ilmu tu tadi. Jadi kadang-kadang benda yang baiklah yang ada pada pelajar-pelajar kita ni, selagi pensyarah tu tak keluar, dia pun tak keluar. Kan? Itu ustazah puji sangatlah. Jadi sebab itu ustazah kalau kelas kalau habis je, cepat-cepat ustazah keluar. Kan? Kalau tak ada student tu kat situ je. Kalau kita suruh keluarlah dulu, dia tak nak keluar. Kan? Melainkan kita keluar. Jadi kalau kita tak ada masalah kalau kita nak keluar dulu pun, tapi berikan salam dan minta keizinan untuk keluar dahulu. Ataupun beri salam lah. Guru tu keluar, Assalamualaikum doktor, ila liqa kan. Kadang-kadang yang suka-suka sikit tu, ustazah ila liqa ma'assalamah, ditambah pula tu.
Okey, tu yang ke-9 tadi ya. Maksudnya dalam keadaan sempurna tadi, fizikal dia bersedia ya, baju yang elok, bau yang elok dan sebagainya. Okey, kemudian yang ke-10 8.25 dah. Isyak aku apa? Nah, 10 minit lagi. Okey. Kemudian yang ke-10 wala yatakhatta riqaban nas. Okey. Dan jangan yatakhatta, jangan dia lebih, jangan dia melangkaui orang-orang yang dekat kat situ. Dia masuk majlis ilmu tu, mungkin guru tak datang lagi lah. Dia masuk, dah ada orang dah kat depan tu semua. Lepas tu dia dari belakang, dia lambat, dia masuk. Dia langkah je orang-orang tu. Kan? Kemudian wa yajlisu haitsun taha bihil majlis, dan hendaklah dia duduk di hujung tu lah dia datang, dah penuh dah depan-depan tu, duduk je belakang tu. Jangan pula sana tepi tu boleh tu. Dia pun langkah kan. Dalam main jalan je. Tak ada minta izin tumpang lalu ke apa, kan main jalan je. Tak eloklah macam tu. Kemudian illa ayyazanal muallimu awil hadiruna bitaqaddumi wattakhatti, kecuali apabila diizinkan oleh guru tersebut ataupun hadirin yang hadir tu untuk dia datang ke depan. Perkara yang berlaku kita ni, depan tu banyak lagi kosong. Jadi adakah tak boleh ustazah kata la yatakhatta riqaban nas kan? Jangan melangkau, duduk belakang lah. Konteks ni kalau depan tu dah penuh, depan tu tak penuh, pergilah depan. Sebab memang muallim tu akan suruh kita ke hadapan, memenuhkan yang depan. Jadi kecuali diizinkan oleh guru ataupun hadirin yang majlis datang tadi supaya dia ke depan. Au ya'lamu min halihim itharu zalik, ataupun dia mengetahui yang memang orang datang dan guru-guru tu memang okey je kalau kita duduk depan pun. Jadi dalam hal tadi tu, kalau kosong depan tu, memang pergi depan je lah terus, tak timbul masalah, tak boleh melangkaui orang yang kat depan. Tak ada. Ya? Masalahnya bila guru tu suruh ke depan pun, dia tak berganjak ke depan. Itu masalah lah tu. Bila guru suruh ke depan, kita pun bergeraklah ke depan. Ya? Yang paling baik, jangan tunggu guru tu suruh kita bergerak ke depan. Kita ke depan dulu. Duduk penuhkan kawasan yang kosong tu kat depan. Ya? Okey. Itu yang mungkin dalam surah Al-Mujadilah tu kan, ayat dalam surah Al-Mujadalah, mana ayat tadi, fil majal tafassahu. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah duduk, berilah tempat dalam satu majlis, maka hendaklah kamu berilah tempat. Nescaya Allah Ta'ala akan berikan tempat untuk kamu. Ya, dia ada makna majazi juga kat sini ni. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kepada kamu bangun, mungkin guru tu kata bangun, kan, bangun penuhkan depan, ataupun boleh tak Ali ke depan cerita sikit apa-apa, fanshuzu, pergilah depan, bangun, bangun pergi ke depan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Inilah ayat Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, yang orang beriman di kalangan kamu, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa darjat. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam ayat ni bukan setakat untuk bagi tempat untuk orang kalau diperlukan, kan. Maksudnya mungkin kita duduk-duduk macam ni, ramai dah masuk, sebenarnya boleh lagi rapat-rapatkan. Fafsahu itu maksud fasaha tu. Ya, kita boleh-boleh dia memang sini injak-injak sikit, bagi biar boleh masuk, orang boleh masuk untuk majlis tu, ya. Dan kalau disuruh berdiri, suruh ke depan, suruh apa, pergilah depan, sahutlah walaupun tak tahu nak jawab apa. Kan, bila mungkin masyarakat tanya, Abu, apa ni, bagi pandangan tentang ni, bangun dulu, jangan kan, bangun dulu, saya tak tahulah tu, kan, cakaplah tak tahu, tak tahu tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi fanshuzu, itulah dia, bangun berdiri, Kemudian mana tadi,
Itu yang ke-10 ya. Kemudian yang ke-11, wala yuqimu ahadan min majlisihi, dan janganlah seseorang itu mengambil tempat seseorang yang lain dari tempat duduk dia ya. Fa in atharahu ghairuhu bi majlisihi lam ya'khuzhu, sekalipun orang lain menyuruh kita mengambil tempat duduk dia, sebaiknya jangan ambil. Tak apalah, melainkan kalau dia beredar dari tempat tu kan. Tapi kalau memang dia duduk situ, dia nak bagi kat kita, kemudian dia nak ke belakang ke apa, tak apa. Tak apa, duduk-duduk. Kita suruh dia stay pada tempat dia ya. Illa ayyakuna fi zalik maslahatun lil hadirin, kecuali sekiranya dengan disuruh orang tu bagi tempat pada kita tadi tu memberikan maslahah kepada semua. Bi ayyaqruba minal ustazi, maksudnya dia bagi tempat tu supaya kita dekat dengan guru tadi. Wa yuzakiruhu muzakaratan yantafi'ul hadiruna biha, dan dengan dia tu tadi diberi tempat kat depan tu tadi, dia boleh mungkin mengingatkan guru tu perkara-perkara yang mungkin guru tu terlupa, dan manfaatnya kepada al-hadirun yang lain. Maksudnya kalau ada manfaat, ada tujuan, mungkin contoh kita setiausaha kelas, ada ke setiausaha kelas kan, apa-apalah. Lepas tu kita, kedudukan kita kat belakang, jadi orang kata, kau duduklah depan, kau SU nanti nak tulis tak dengar kan. Jadi gilah duduk depan tu, sebab itu tugas dan juga ada manfaat untuk kita dan juga orang lain. Jadi ataupun mungkin kita kena membentang untuk hari tu, duduklah depan tu, orang suruh depan, jangan duduk belakang, tak nak bentang pula kan. Tak baik macam tu. Okey ya. Dan juga okey, itu yang ke-11. Okey. Kemudian yang ke-12, wala yajlisu wastal halqati illa li daruratin. Janganlah dia duduk di tengah-tengah halaqah. Ni kelas halaqah yang ada Quran tu kan. Dia duduk tengah-tengah cokoh je tu, duduk tengah-tengah je tu. Janganlah. Itu buang terbiat tu namanya. Kecuali untuk kecuali dalam keadaan darurat. Maksudnya ada kepentingan tertentu. Ya, mungkin dia cameraman, dia akan duduk situ kan. Dia nak ambil gambar ke. Wala bainas sahibain illa biridahuma, dan juga jangan duduk di antara dua sahabat ataupun dua orang yang memang dia asalnya duduk kat situ sama-sama, kecuali dengan keizinan keredaan keduanya. Wa idza fusiha lahu qa'ada, dan apabila dibolehkan orang bagi, duduklah. Ni maksudnya konsep sangat detail lah adab ni kan. Nak bagi tempat pun berhati-hati kan, melihat kepada kepentingan, mengutamakan orang lain ya. Konsep isar ni tadi sangat banyak daripada 10, 11, 12 ni konsep isar, mendahulukan orang lain yang lebih, mungkin yang lebih awal datang, mungkin yang lebih afdal, mungkin yang lebih berumur dan sebagainya. Okey. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, wa yahrisu 'alal qurbi minal ustazi. Ini satu hal lah ni. Dan hendaklah dia berusaha untuk al-qurbi, 'alal qurbi, untuk dekat dengan gurunya. Liyafhama kalamuh, supaya dia mampu memahami kata-kata gurunya tadi. Fahman kamilan, dengan kefahaman yang sempurna, bila masyaqqah, tanpa masalah apa-apa. Ni memang kan, kita kalau duduk belakang, dia fokus dia akan makin kurang. Bukan setakat makin kurang dengar, tapi kalau guna mic ni okeylah, semua orang boleh dengar kan. Tapi dia fokus tu memang kita tak boleh nafi. Makin belakang makin kurang, makin dekat makin banyak. Salah satunya sebab yelah depan kan, takkanlah kita nak buat benda bukan tak nak buat benda bukan depan cikgu kita tu. Jadi kita akan lebih fokus. Duduk depan. Ini galakan supaya kita duduk di hadapan dan dekat dengan guru kita. Mana tadi? Ala syaritatin alla yartafi'a fil majlis ala afdal minhu. Dengan syarat tempat duduk alla yartafi'a. Tempat duduk kita tu tidak lebih tinggi daripada gurunya tadi. Dia duduk depan dekat ni kan, tapi yelah sama macam ni, tapi mungkin kursi dia tinggi ke apa kan, jadi dia tinggi. Tak boleh macam tu lah. Kalau duduk bawah, samalah level ke bawah tu.
Jadi rasanya itu sajalah untuk hari ini sampai nombor ke-13. Jadi semuanya melibatkan adab-adab tentang bila masuk ke majlis, duduk dalam majlis, keizinan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada faedah untuk kita dan sangat baiklah, sangat digalakkan untuk kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beradab dan juga dan dengan cara itu dapat memperelokkan lagi akhlak kita, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kekurangan daripada dosa sendiri. Hari ini 10 hari bulan ni? 11. Jadi apa ni? Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kekurangan daripada dosa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you.